Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara 'abdah, wa anza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Sunani Yusof dan seluruh jawatan kuasa madrasah, tuan-tuan imam dan pegawai masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat, ibu-ibu, bapa-bapa muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, kita berhimpun pada malam ini masih tuan-tuan sekalian di bulan Muharram. Nanti jangan lupalah puasa hari putih 13, 14, 15 hari bulan tuan-tuan sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa hari putih tengah bulan. Puasa putih ni bulan mengambang tu tuan-tuan sekalian tu. Jangan lepas peluang besar tuan-tuan sekalian untuk kita meraih fadilat daripada puasa hari putih. Dan bulan Muharram ni sentiasa diadakan sambutan-sambutan memperingati hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara asasnya tuan-tuan, hijrah bukan berlangsung dalam bulan Muharram. Hijrah Makkah atau Bakkah ke Yathrib atau Taibah. Nabi tukar Madinah Al-Munawwarah, bandar yang bercahaya, berlangsung dalam bulan Rabiul Awal. Mengapa kita menyambut, kita memperingati, kita commemorate balik peristiwa hijrah ni bulan Muharram? Ia ada kaitan dengan soal takwim ataupun kalender hijri kita umat Islam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam belum ada kalender atau takwim hijriah, belum ada. Zaman Khalifah Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Quhafah pun belum ada. Kalender kita bermula zaman Abul Futuhat, bermula zaman bapa pembukaan, yakni zaman Sayyidina Umar Al-Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza memerintah. Mengapa zaman Sayyidina Umar? Zaman tersebutlah zaman peluasan kuasa. Panglima Islam hebat-hebat, Sa'ad bin Abu Waqqas tahun Iraq, Amru al-As tahun Mesir, Abu Ubaidah Amir Jarrah tahun Syria, Khalid bin Al-Walid tahun Palestin. Dua buah empire besar dunia tumbang zaman Sayyidina Umar memerintah. Rom yang dipimpin oleh Heraklius ataupun Herakla tumbang dalam perang Yarmouk, manakala Parsi yang dipimpin oleh Kisra tumbang perang Al-Qadisiyah. Maka nak mudahkan pentadbiran oleh Islam yang luas ini, maka Amirul Mukminin Sayyidina Umar lantik gubernur wilayah, rais, wakil amir wilayah tuan-tuan sekalian. Kalau zaman kita MB lah, Menteri Besar Jaga Negeri tuan-tuan sekalian. Amru gubernur di Mesir, Abu Ubaidah gubernur Syria, begitulah sahabat-sahabat kanan yang lain. Apa masalah? Masalah surat menyurat nak sampai kepada wilayah Islam ni yang luas ambil masa. Iraq ni luas, Mesir, Syria luas tuan-tuan sekalian. Sampai surat pada gubernur wilayah, tak tahu bila tarikh, bila hari bulan surat-surat dikeluarkan oleh Amirul Mukminin, oleh Khalifah di Madinah. Maka sahabat-sahabat kanan akhirnya berhimpun dan bermusyawarat untuk menentukan takwim ataupun kalender kita umat Islam. Ada cadangan supaya takwim ataupun kalender kita biar bermula daripada tahun berlakunya kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mencapai kata sepakat. Mengapa? Jilul Quran dan Al-Quran mereka ditarbiyah secara langsung oleh Nabi yang mulia. Nabi tekankan konsep at-tamayuz, perbezaan. Kita dengan kafir, kita dengan Yahudi biar berbeza. Apa contoh mudah tuan-tuan? Contoh bulan Muharram ni, contoh puasa 10 Muharram. Saya berharap tuan-tuan di Pandang Pedal ni puasalah. Jangan terlepaslah tuan-tuan. Cuba cakna pada tarikh-tarikh penting tuan sekalian. Sebab kita Melayu ni tuan-tuan, kalau 10 Muharram di kampung buat bubur sura. Kalau 9 Zulhijjah itu di An-Nur Besuk Pondok Tafiz tuan-tuan, sembelih 2 ekor lembu untuk jamu orang buka puasa. Sebab kalau tak dibudayakan, tak diajar, tak ditarbiyah, dididik tuan-tuan, biasa orang kampung 9 Zulhijjah dipanggil hari waktu tupak. Hari waktu tupak ni makanlah.
perayaan raya tuan-tuan sekalian, makan kita tuan-tuan dah. Jadi pahalanya besar. Allah ampunkan setahun dosa yang lepas. 365 hari tuan-tuan Allah ampun dosa. Ya Allah, ruginya tak puasa tuan-tuan. Kita semua pun dosa. Saya dan tuan-tuan pun dosa. Dah, cara nak ampunkan dosa tuan-tuan sekalian, kita puasa. Mudah je puasa dah. Surah buat jamuan sikit, buat potluck pun tak apa. Dah, pakai bawa sikit seorang kat makanan, makan ramai. Ada surah ada. Kalau surah Budiah di Gombak, Seri Gombak tu setiap minggu dia buat majlis tuan sekalian. Bagus sungguh. 2-30 orang. Tapi ramai geng-geng ni lah, geng-geng RTM rehat tunggu mati. Tapi baguslah tuan, dia inisiat buat, Majlis Zakaria buat ramai-ramai. Jadi kita pun ustaz boleh tumpah seronok, boleh buka puasa sama tuan sekalian. Setiap hari Isnin. Cuba buat suara kita, insya-Allah menarik tuan-tuan sekalian. Kalau puasa 10 Muharram mengapa? Apa asal muasal dia tuan sekalian? Nabi tiba di Yathrib atau Taibah, 16 kelompok Yahudi. Bani An-Nadir, Bani Qurazah, Bani Qanuqa, Bani Taimah, Bani Khaybar dan lain-lain. Mereka puasa pada 10 Muharram. Mengapa? Mereka memperingati selamatnya Nabi Musa AS yang dikejar, yang diburu oleh Fir'aun. Orang pandai sebut Fir'aun senyap belaka ni. Mana? Warak dan wabarkok. Jawab Fir'aun. Laknatullah. Fir'aun. Jangan marah sangat Fir'aun. Laknatullah wa barakatuh. Kampung saya dia marah sangat. Tuan-tuan. Jadi selamatnya 10 Muharram. Banyak peristiwa 10 Muharram. Banyak peristiwa tuan sekalian. Baik, jadi Nabi sebut kita orang Islam lebih berhak kepada Musa AS. Nabi Musa ni 25 Rasul yang wajib kita imani. Maka puasa kita 10 Muharram biar berbeza orang-orang Yahudi. Puasa kita kembar 9 dengan 10 Muharram. 9 dengan 10 Muharram. Puasa tuan-tuan sekalian, besar pahala dah. Jadi tuan-tuan, mengapa tak setuju? Sebab kalender Kristian, kalender Masihi dimulakan oleh orang Kristian bermula tahun kelahiran Nabi Isa AS. Tak setuju. Yang pertama. Cadangan kedua, biar bermula tahun kewafatan Ar-Rasul, juga tak mencapai kata sepakat. Yang ketiga, biar bermula peristiwa Isra' wal Mi'raj tuan-tuan sekalian. Peristiwa Isra' sebab tahunnya bermula pensyariatan kepada as-salah, yakni sembahyang. Isra' ni 18 bulan sebelum berlaku hijrah Mekah ke Madinah. Penting? Ya. Sebab sembahyang tiang agama memang penting lah tuan-tuan. Yang hari pula ramai umat Islam meninggalkan solat dengan mudah-mudah. Ramai tak sembahyang tuan-tuan. Ya Allah. Kajian Dr. Failah Kamsah hanya 20% sembahyang sempurna. 5 kali sehari sembahyang hanya 20%. Saya boleh setuju tuan-tuan. Anak-anak muda, anak remaja tak sembahyang. Dah. Anak tua pula haknya tak minat mengaji. Dah. Sembahyang tamat ni tak tahu mana tuan sekalian. Dah. Tak tahu mana. Dah. Biar kita belajar. Orang time belajar, kita bau lagi tembur. Isyak azan mari kat surau tuan-tuan. Perangai ni perangai saya paling benci tuan-tuan. Ini sombong namanya. Apa malas sangat belajar? Ingat kita betul. Jangan. Tuan-tuan, ramai. Kalau kita duduk kampung tak Allah, ramainya tak mengaji tuan-tuan dah. Dia ingat mudah. Mengaji kita ni, tuan-tuan jangan. Ada kesan yang besar kalau kita mengaji dan tak mengaji tuan sekalian. Lepas mari duduk sekejap ni. Haji Sunaido Atul tengok ustaz-ustaz panggil belakang, buka kitab Musalli, Matla'i Badrin, Miftahul Jannah, Sabilal Muhtadin, kitab Iqna, Fatu Qari, Fatu Bari, Fatu Mu'in. Kalau kitab perukunan ajar biar orang faham. Pada Fatu Ain kena lepas tuan-tuan. Dah. Ramai yang tak mahu belajar, akhirnya jahil. Ibu-ibu ramai tak sekarang ni? Belakang ada 10 orang. 2 sahaja. Alhamdulillah, 3 orang. Tahniah ibu yang hadir. Moga Allah jemput nanti di syurga sebagai tetamu Allah, biar kita masuk jannah insya-Allah. Sebab apa ibu sekalian? Satu Malaysia, ibu-ibu ke-7 ke-8 depan TV3 tengok drama Suamiku Playboy, tengok drama Cinta Masa Manis. Yang tak hari 7 juta penonton, Halalkah Hatimu Kucuri, terbaru 7 hari menyintaimu. Penuh depan TV lah. Siap ulah kat Facebook lagi tuan-tuan. Inilah prime time kita, masa perdana kita orang beriman. Yang maghrib isyak ni baca Quran, berzikir, berselawat, duduk dalam majlis ilmu. Sekejap je pun. Dah. Sekejap je duduk majlis ilmu tuan-tuan. Man kharaja fi talabi ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia pada jalan Allah hatta yarji', sehingga dia kembali. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh kita mengaji, belajar, dengar kata tuan-tuan. Dengar tak apa dah. Dengar. Dengar pasal telinga. Oh macam ni tuan sekalian dah.
Jadi tuan-tuan, majlis maghfirah, majlis pengampunan juga digelar pada majlis-majlis ilmu. Jadi tuan-tuan ibu-ibu sekalian, yang berikut tak setuju pula Sayyidina Umar minta cadangan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mengapa Sayyidina Ali inilah seorang cerdik, pintar, cerdas, juga merupakan sosok yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pelik kerana Sayyidina Ali merupakan sepupu Nabi, adik-beradik dengan Ummu Hani, adik-beradik dengan Ja'far bin Abu Talib, Ja'far Tayyar, adik-beradik dengan Aqil bin Abu Talib dan lain-lain. Sayyidina Ali merupakan anak angkat Nabi, digelar sebagai Abu Turab. Tuan-tuan sekalian, Abu Turab. Tuan-tuan, Sayyidina Ali merupakan menantu Rasulullah, kahwin dengan Fatimah, lahir Sayyidina Hasan, lahir Sayyidina Husain. Tuan-tuan sekalian, cucu yang dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali beri idea, beri cadangan supaya takwim kita, kalender kita biar bermula daripada tahun berlakunya hijrah Mekah ke Madinah. Sahabat-sahabat setuju. Ini sejarah. Bila kita ada takwim, ada kalender, tuan-tuan sekalian. Nah, setuju. 17 tahun selepas berlaku peristiwa sebenar, baru ada takwim, ada kalender. So, apa masalah? Ada masalah? Ada. Belajar kitab sirah. Pasal apa ada khilaf tarikh? Tarikh kita khilaf. Dah. Sebab 17 tahun kena gustan balik, cari balik tarikh penting. Zaman dulu orang catat tuan-tuan atas pelepah kurma, kulit binatang zaman dulu. Tuan-tuan catat diary 10 tahun lepas hilang ke mana dah. Catat buku sekolah, universiti semua hilang dah. Dah. 17 tahun nak cari balik. Bila tarikh perang Badar, Yaumul Furqan, bila tarikh sebenar? Tarikh perang Uhud, bila tarikh sebenar? Perang Ahzab, perang Zatul Riqa, Bir Ma'unah, Yaum Ar-Rajih, perang Mu'tah, perang Hunain, perang Tabuk, perang Taif, perang Balqa, perang Yamamah, perang Al-Qadisiyah, perang Yarmouk dan lain-lain. Bila tarikh dia tuan? Yang tepat, accurate tuan sekalian. Bila Sulh Hudaybiyah, bila Bai'atul Ridwan, bila Bai'atul Aqabah, Isra, Nabi keluar pada Mekah baru sampai mana, berapa hari bulan? Ini khilaf. Nampak tak tuan-tuan? Sebab 17 tahun gostan balik kita dari tak main dah tuan-tuan. Mujur ada ni, ada Facebook ni, keluar dekat memori, hari-hari keluar memori apa 10 tahun lepas, 5 tahun lepas, keluar balik gambar dengan mak sabu. Bahasa sini 10 tahun lepas ada ambil atas bahu mak sabu gambar tuan-tuan. 10 tahun lepas dah. Jadi tuan-tuan, makna apa paling mudah kita faham tentang tarikh Maulid Nabi? Tanya orang Padang Perdana, tanya orang Ulu Besut, tanya Kota Baru, Narati, Wak Yala, Singapura semua, bila Maulid Rasulullah? Orang kampung siapa yang Maulud tuan-tuan? Maulid. Masa Maulud? Bunyi macam pulut kot tuan-tuan. lepas ceramah makan pulut, jamu tuan-tuan. Bila tuan-tuan? Kita 12 Rabiul Awal. Tengok kitab sirah Syekh Mubarakfuri 9 Rabiul Awal. Satu lagi dia kata Nabi 10 Rabiul Awal. Ada tarikh Maulid Nabi 2 Rabiul Awal. Ada 8 Rabiul Awal. Ada 18 Rabiul Awal. Ada satu tarikh bulan Ramadan Nabi lahir. Ada 7 tarikh. Faham tak? Mengapa khilaf? Sebab takwim kita lewat diguna pakai 17 tahun selepas hijrah Mekah ke Madinah. Kita tak boleh balas khilaf ni, kita tak boleh balas. Baik, jadi apakah berlaku sebelum hijrah Mekah ke Madinah? Apa berlaku sebelum hijrah Mekah ke Madinah tuan sekalian? Baik. Menarik, tuan-tuan, bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah orang Melayu panggil bulan haji. Bagi masyarakat Arab jahiliah zaman dulu pun buat haji bulan Zulhijjah, bukan bulan Muharram, bukan Safar, bukan Rabiul Akhir dah. Muharram mereka buat haji dalam bulan Zulhijjah juga. 360 kabilah Arab ditandingan patung-patung berhala sekitar Kaabah. 360 kabilah Arab, kabilah Bani Ghatfan, Bani Murrah, Bani Fuzarah, Bani Kinanah, Bani Lahyan, Bani Amir, Bani Zakwan, Bani Usayyah, Bani Adi, Bani Hashim, Bani Thaqif, Bani Hawazin, Bani Syaiban. Kira-kira 360. Bukan mari semua dah, hak mampu dah. Mari ramai lah tuan-tuan. Jadi Nabi dengan sifat tabligh baginda menyampaikan, Nabi berdakwah ajak kabilah Arab kepada Islam. Keempat pintu nak masuk ke Mekah ni memang kena kontrol pemimpin musyrikin dah. Jangan pergi dekat lelaki puja putih tu, Muhammad Al-Kazzab, Muhammad pembohong, pendusta, penipu, gila dan sebagainya. Rasulullah tuan-tuan tetap menyampaikan risalah Islam walaupun dibenci, tak disukai oleh orang-orang kafir. Apa firman Allah tuan-tuan sekalian? Fasda' bima tu'mar wa'rid al-musyrikin. Maka sampaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu dan berpaling daripada orang-orang musyrik. Nabi ajak Bani Syaiban kepada Islam, Bani Syaiban tak nak beriman.
Nabi tak patah hati, tak putus semangat. Cari pula Banu Amir. Ajak Banu Amir kepada Islam. Tak nak beriman juga. Pasal apa tuan-tuan tak nak beriman? Tak nak bertembung dengan mainstream, arus perdana tuan sekalian. Orang Arab menganut agama wasani dibawa oleh Amr bin Luhai. Agama sembah berhala. Kalau masuk Islam, lawan mainstream tuan-tuan, susah nanti, kena boykot, kena muqata'ah, kena sanction tuan-tuan sekalian. Contoh, kabilah mana kena boykot? Ibu-ibu Banu Hashim. Jadi tak nak ambil risiko. Rasulullah tak patah semangat. Memang itulah kerja dakwah ni tuan-tuan. Buat terus. Jangan nak dulu kafir redha bahawa tak jadi, kita on terus tuan-tuan sekalian. Tak. Rasulullah tengok pula ni rombongan haji daripada Yasrib ataupun Taibah. Mengapa? Ini Nabi Rasulullah cakap fatanah baginda Nabi, sebab orang Madinah biasa berinteraksi dengan kelompok Yahudi tadi. Yahudi sangat gong kata Terengganu. Bangga sangat. Mereka duk jangka tuan-tuan sekalian, sebagaimana kitab Taurat dok sebut ni, Rasul akhir zaman namanya Ahmad atau Muhammad orang sama Rasulullah. Dan orang Yahudi dok jangka di kalangan Bani Israel. Tiba-tiba Bani Ismail, keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, keturunan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Sebab tu akhirnya mereka lawan Rasulullah tuan sekalian. Mereka duk cerita pada Aus dan Khazraj di Madinah. Rasulullah pun bertemu di Aqabah tahun 11 kerasulan. Rasul cerita pasal an-nubuah, pasal kerasulan, pasal Islam kepada rombongan haji ni. Mereka dah teli maklumat dengan apa? Dengar daripada mulut Yahudi di Madinah. Mereka nampak mula tertarik. Rasulullah tuan-tuan tak lorak kata Terengganu. Tak lorak ni, tak tergesa-gesa tuan sekalian. Berjanji tahun depan bertemu lagi. Maka bulan Zulhijjah tahun ke-12 kerasulan berlakulah Bai'atul Aqabah. Perjanjian Aqabah yang pertama. 12 orang ni tuan sekalian ni, semua lelaki, dan mereka pulang ke Madinah diiringi dengan tenaga nuqaba. Rasulullah kita tenaga nuqaba, nakib-nakib. Kalau tempat kita ni ustaz-ustaz lah boleh mengajar agama, yang boleh mengajar Al-Quran, tasawur Islam tuan sekalian. Siapa kalangan nakib-nakib ni? Nama-nama tersohor seperti Mus'ab bin Umar. Mus'ab bin Umar akhirnya digelar sebagai Mukri Al-Madinah, pembaca Madinah. Siapa lagi? Kalau kita baca Al-Quran, ada kisah sosok ini dalam Al-Quran. Kita baca surah apa? Abasa wa tawalla. Kisah seorang sahabat buta tapi alim Al-Quran, namanya Abdullah bin Maktum. Buta tapi alim Al-Quran. Kita tanah Melayu kita nak cari orang buta alim ni payah. Payah orang buta alim. Tahun 2014 sebelum meninggal almarhum Ustaz Abang Kecil Kemalangan di LPT2 Ajil Terengganu. Pukul 1 pagi tu pemusyak di Greenwood tuan-tuan dengan Hisa Jawatan Kuasa Sekolah Agama Rakyat Kedah Ustaz Fauzi Hussein nak bina dan buka madrasah untuk orang buta. Belum ada negara kita madrasah khas untuk orang buta. Biasa kita tuan-tuan buta hantar ke sekolah di Brickfield. Hantar ke Brickfield belajar apa? Buat craft tangan ibu sekalian. Belajar main muzik. Hebatlah tuan sekalian. Lain orang macam Khalid Baskes, buta, hak menyanyi sedap tuan sekalian. Tapi tanah Arab ni biasa tuan-tuan, biasa. Di Saudinya, di belah Syam ni biasa tuan-tuan. Dah Mesir pun biasa. Orang alim yang buta, tokoh Al-Quran dan sebagainya. Contoh apa tuan-tuan biasa dengan nama Syekh Dr. Umar Abdul Rahman. Siapa Dr. Umar Abdul Rahman? Rais ketua pada Jamaah Islamiah Mesir. Jamaah Islamiah ni tuan-tuan adik-adik ikhwan muslimin lah. Cuma dia orang putih panggil hardliners. Jadi Syekh Dr. Umar ni doktorate alim tahun 80-an. Dia ni buta, tapi kalau dia buat arahan, orang celik akan ikut dia. Punya karisma. Dia tuan sekalian kena penjara zaman Hosni Mubarak. Akhir Amerika tangkap dan penjara di Guantanamo Bay. Kena seksa lagi. Tak, saya ingat zaman saya ketua pemuda wilayah demonstrasi depan US Embassy. Sebab dia buat zalim, dia bogekan, dia masuk objek tumpul dah dubuh Syekh Dr. Umar Abdul Rahman yang alim. Allah Tuhan zalim. Hari ni mereka dia baik cash lah kezaliman dia. Dah mati beratus ribu COVID-19. Berjuta dah kena tuan-tuan. Sebab tu saya tengok COVID-19 tak berakhir Disember 2020. Rasa mau setahun dua lagi tuan-tuan. Kita minta nak cepatlah diangkat wabak ni, tapi dengan berbelah juta kena ni tuan-tuan. Negara macam Amerika pun teruk rasa. Tengok industri penerbangan rugi 46 bilion USD, bukan mil, bilion. Ada pilot bunuh diri tuan-tuan. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sekalian, dia zalim, bunuh orang di Afghanistan, bunuh orang di Iraq, bunuh di Sudan. Seksa ulama macam Syekh Dr. Ahmad Abdul Rahman. Apa dosa Syekh Dr. Ahmad Abdul Rahman? Ajak orang balik pada agama ya tuan-tuan. Siapa contoh orang buta yang alim? Mesir juga, nama Syekh Abdul Hamid Kish.
Syekh Abdul Hamid Kish ni tuan-tuan, kalau pergi Mekah tahun 90-an masih dijual kaset-kaset dia. Kita awal 90-an hingga pertengahan masih jual kaset lagi dah. Kaset Tok Guru, kaset Ustaz Semai Kamu, Ustaz Ghazali Asbullah, ingat tuan-tuan tak? Ustaz Samsuri Ahmad. Lepas tu mari pula CD. Sekarang semua tak laku, pakai internet pula. Buat live tuan-tuan, dak beribu tengok tuan-tuan. Jadi zaman tu Syekh Abdul Hamid Kish, kaset dia jual di sekitar kedai kaset di Masjid Haram, Masjid Nabawi. Fenomena. Dia ni tuan-tuan, khutbah dia hebat. Khutbah dia tuan-tuan, kalau pukul 12 tengah hari, masuk waktu Jumaat di Mesir, 8 pagi penuh orang di masjid. Nak tak live Syekh Abdul Hamid Kish. Power tuan-tuan. Dia khutbah, suaranya lantang, ingatan dia kuat. Orang dengar boleh mengalir air mata, menangis tergesak-gesak, merah mata dengar khutbah Syekh Abdul Hamid Kish. Tempat kita merah mata juga, merah mata tidur. Tak tidur macam mana? Tajuk khutbah dulu, tajuk dia makanlah buah-buahan tempatan, jagalah kebersihan air sungai kita. Sekali cerdik dah. Saya khutbah dah 25 tahun dah tuan-tuan khatib dah. Nak bandingkan dulu memang penat tengok khutbah. Sekarang alhamdulillah. Faktor dia mudah. Boleh khutbah kita kelompok yang berpendidikan dah. Dulu tajuk tuan-tuan sekalian, dah minta maaf lah. 25 tahun dah khatib, saya tahu, ingat saya khutbah Pulau Pinang, Selangor, wilayah Pahang, Terengganu, bahkan Kelantan, tahu sangat tuan sekalian. Perlih tu dia masuk khutbah. Tengok tuan sekalian, Nabi khutbah macam mana? Baginda kita mustahil, matanya merah, mukanya merah. Ya ayuhan Nabi, haridil mu'minina 'alal qital. Wahai Nabi, khabarkan semangat orang-orang mukmin untuk berjuang, untuk perang. Waktu khutbah Nabi merah muka. Dah kita itu saya singgah di Stiu tuan, semua masjid. Saya tak khutbah sebab sekarang ni tak ambil khutbah jemputan bang, sebab 7 minit je. Tak bala dia kata panggil ustaz khatib jemputan 7 minit pada Tok Imam kampung je. 7 minit je. Sebab apa mesti COVID-19. Tok Imam Allah, alhamdulillah, alhamdulillahil qail. Makmum sengguk. Bukan setuju, tidur. Macam mana tuan? Dah. Kat kisah 20 tahun lepas tu, sebuah masjid tu. Mak, tengok hari Jumaat Tok Bilal lah dia sebagai pengusi. Dia azan, qomat, selawat, baca doa. Ketua khatib habis khutbah pertama, senyap masjid. Orang kampung tak mana Tok Bilal? Tok Bilal tidur. Sengguk Tok Bilal. Warakum wabarakatuh. Kat belakang tu dia pecah, dia cokek belakang pergi. Terkejut Tok Bilal. Bang, qomat terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qomat. Habis dia qomat, tengok orang tak bangun. Orang tokek tunjuk atas mimbar khatib tak habis. Khutbah kedua lagi tuan-tuan. Dah. Oi tuan-tuan sekalian, saya ingat 2012 Ramadan saya semayang di Masjid Al-Kabir. Masjid Al-Kabir di Khan Yunis di Gaza, Palestin. Tuan-tuan, mimbar tinggi. Dalam 30-an umur tok khatib. Tajuk dia Ramadan Syahrul Jihad. Di elaborate semua tu. Perang apa tuan sekalian? Yang top tuan sekalian, peristiwa Ain Jalut. Lepas tu tuan-tuan perang Badar, Fatu Mekah, berapi tak ada teh. Saya tengok dia kau Allah. Saya tengok kiri kanan tak ada orang tidur. Ni hikmah boleh khutbah ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Tuan-tuan sekalian, semangat masya-Allah. Ini orang di Gaza di Palestin tuan sekalian. Baik, jadi tuan-tuan, balik pada kisah sahabat-sahabat Nuqabah. Buat apa di Madinah? Buat markaz ilmu, markaz dakwah, markaz tarbiyah untuk ajar orang tentang Islam. Namanya Baitul Qura. Baitul Qura tuan-tuan. Sebut Baitul Qura saya ingat Ustaz Zulkifli Ismail buka pondok di Sungai Udang Melaka, pondok Baitul Qura. Di-inspiring nama ni lah, Baitul Qura dan kitab dan sekalian. Baik. Jadi selama setahun jihad ta'lim berjalan, jihad pendidikan. Masuk bulan Zulhijjah tahun ke-13 kerasulan, dengan makna tahun terakhir Nabi kita di Makkah. Hari ni 73 orang muslimin, 2 orang muslimat, termasuk Ummu Nusaybah binti Ka'ab. Ummu Nusaybah binti Ka'ab datang dan berbai'ah dengan Rasulullah. Dinamakan Bai'atul Aqabah Ats-Tsani, perjanjian Aqabah yang kedua. Rasulullah pegang salam, semestinya tak pegang sentuh tangan muslimat tak. Rupanya bai'ah ini tuan-tuan bocor kepada musyrikin Makkah dan mereka telah mengadakan mesyuarat tergempar. Omar bin Syam, Abu Jahal, notis panggil semua tu, ketua kabilah, ketua puak, ketua sayap, ketua muda, panggil bermusyawarah. Iblis pun nyama manusia masuk musyawarah juga.
Sebab dah tahu ni diatur perancangan untuk buat sesuatu yang buruk kepada baginda Rasulullah yang mulia, tuan-tuan. Dan mereka berbincang, bermusyawarah. Yang pertama, cadangan tangkap Muhammad, penjara dan penjara kukuh. Penjara penjara teguh. Respon jangan. Muhammad penyokong dia ni akan datang membebaskannya walaupun kukuh sekalipun. Tak setuju yang pertama. Kalau kita lihat, tuan-tuan, dalam sejarah perjuangan kemerdekaan, ulama-ulama, atau lebih awal lah kita ambil tu rasul-rasul, tuan-tuan. Rasul mana kena penjara? Tengok surah Yusuf. Nabi Yusuf AS kena penjara. Kena penjara. Di zaman Nabi SAW, siapa sahabat kena penjara? Siapa? Peristiwa Yam Ar-Rajab. Namanya Khubayb bin Adi dan Zaid bin Ad-Dasinah, kena penjara oleh kafir Mekah. Lepas tu, tuan-tuan, mereka bawa ke tanah halal, mereka pancung, mereka penggal kepala, tuan-tuan sekalian. Sebab itulah lepas peristiwa ni Nabi telah membaca Qunut Nazilah. Qunut Nazilah ni lah sejarah dia, tuan-tuan, peristiwa Yam Ar-Rajab dan Bir Ma'unah. Darah umat tumpah dengan cara tak halal, kita angkat tangan baca Qunut Nazilah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena penjara dah. Ada penjara zaman tu? Ada dah. Apa pelik, tuan-tuan? Dah. Zaman Melaka dia pergi rumah pasung, balai polis rumah pasung. Mari British bertukar police station. Dulu rumah pasung, tuan-tuan. Ada pasung tu penjara dah, pasung, tuan-tuan. Dah. Jadi tengok lagi, sepanjang sejarah para alim ulama, zaman Gubernur Iraq yang zalim Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi, 3,000 ulama kena penjara di Iraq saja. 3,000, tuan-tuan. Tuan-tuan lihatlah imam-imam mazhab. Kita penjara je imam mazhab kita. Yang paling top sekali, tuan-tuan, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad Ibn Hanbal kena penjara dan diseksa dalam penjara. Zaman tu khalifah menganut faham Mu'tazilah. Nama khalifah Al-Ma'mun. Apa kata Mu'tazilah, tuan-tuan? Al-Quran ni makhluk. Tuan-tuan, Imam Ahmad Ibn Hanbal boleh diam je, duduk senyap, boleh, selamatlah dia. Tapi apa akan jadi pada umat kalau orang alim duduk diam, tak lawan dengan kemungkaran? Tak boleh, dia bersuara. Baca ayat Quran, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah akan menjaganya, yang akan memeliharanya. Quran Allah jaga, tuan-tuan. Dah, Allah jaga. Ni jaminan daripada Allah. Apa jadi? Ada harga mahal dibayar. Imam Ahmad ditangkap dan diseksa penjara. Seksa macam mana? Dicemati, disebat atas muka. Ya Allah, tuan-tuan. Pensan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Saya terlibat dengan Jawatan Kuasa Pemulihan Dadah. Minggu ni masuk ceramah di Puspen. Minggu depan ada lagi di Puspen. Saya terlibat dengan kempen dadah AADK, tuan sekalian. Tengok dia punya video. Allah, tuan-tuan. Hak pengedar-pengedar kena ni. Oh, dahsyat. Dia sebat jatuh. Penjara sebat tu jatuh penjara. Ya, bergetar tu. Bergetar semua tu. Kena sebat, tuan-tuan. Belocor darah kata Kelantan. Oh, tuan-tuan. Tuan-tuan, hak mati pucuk pun ada. Punya kuat sebatan. Pensan pun ada. Sebab tu nak sebab ada doktor, ada doktor paramedik kat tepi, tuan sekalian. Itu tengok sebatan. Hak biasa penjara, bayang Imam Ahmad atas muka, tuan-tuan, pensan berdarah-darah. Kerana tadhiyah, pengorbanan Imam Ahmad Ibn Hanbal nak jaga agama, jaga akidah umat Islam. Allah hantar Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil rampah kuasa Khalifah Al-Ma'mun dan diharamkan faham Mu'tazilah. Tuan-tuan, kita tengok Quran, tafsir Al-Quran. Tuan sekalian, tafsir Al-Quran, tafsir fi Zilal Al-Quran, Said Qutb, tulis dalam penjara zaman Jamal Al-Nasir di Mesir. Azan dulu. Terus azan. Terus. Baik. Tuan-tuan, ambil ulama Nusantara terkenal bidang tafsir. Profesor Dr. Hamka, Buya Hamka. Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Zaman Soekarno kena di penjara Cipinang di Jakarta, dan karang tafsir Al-Azhar dalam penjara. Di Syria, ulama besar terkenal Syekh Said Hawa rahimahullah, 5 tahun kena penjara zaman Hafiz Al-Asad, ayah pada Bashar, tulis tafsir Al-Asad dalam penjara. Ulama terkenal Turki di penjara zaman Mustafa Kamal, tuan sekalian. Jatuh khilafah Uthmaniyah, siapa dia? Syekh Badi'uz Zaman Said Nursi, tulis Risalah An-Nur dalam penjara.
Penjara ni tuan biasa. Kepada pejuang-pejuang kemerdekaan, penjara tuan-tuan. Dah. Sebab tu elok kalau buat wacana kemerdekaan, ulang sebut balik. Ulama-ulama yang kena penjara kerana perjuang menentang penjajah, menentang imperialis, tuan-tuan imperialis. Siapa dia? Kalau kita Dr. Burhanuddin Al-Hilmi kena penjara. Berapa kali penjara tuan-tuan zaman British. Di Singapura penjara, Ken Natrah penjara, menentang Balfour Treaty kena penjara. Dr. Burhanuddin. Tengok ulama daripada Hizbul Muslimin. Tubuh Mac 1948, British hantar MIO, Military Intelligence Officer British. Tengok Hizbul Muslim bahaya sebab dia berjuang untuk mendekatkan Melaya dan tubuhkan pemerintahan Islam. Sebab ulama-ulama faham soal pemerintahan ni bukan benda main-main. Iqamatuddin wa siyasatud dunya bih, menegakkan agama dan mentadbir dunia dengannya. Akhir British laksanakan Ordinance Daurat 1948. Hizbul Muslim kena haram. Yang dibesar-besar kena haram Parti Komunis, API, PKMM, Awas, Angkatan Wanita Sedar. Tapi orang tak sebut pasal Hizbul Muslim. Apa tu Hizbul Muslimin? 300 orang kena tangkap. Ulama-ulama asatizah ni. Tengok memang bersama apa yang diberi makan oleh British kepada Ustaz Abu Bakar Al-Bakir, Ustaz Raunak, Ustaz Abdul Tamimi. Diberi nasi campur dedak ayam. Makan dalam penjara tuan. Tengok 5 penjara kena Ustaz Abu Bakar Al-Bakir, tuan-tuan sekalian. Dah. Mengapa tak disebut kisah ni? Tengok Ustaz Abu Bakar Al-Bakir, orang Perak, tuan sekalian. Dah. Tengok tuan-tuan. Yang kedua, mereka cadang. Yang kedua, kita tangkap Muhammad, buang daerah, buang negeri. Tak setuju. Muhammad ni bermulut manis, dia akan bina pengaruh tempat lain, akan datang serang kita di Mekah. Tak setuju. Tengok kisah-kisah pasal dibuang daerah, buang negeri, banyak dalam kisah para anbiya, para alim ulama. Pejuang kemerdekaan pun sama tuan-tuan. Ulama atau tengok rasul mana kena buang tuan-tuan sekalian. Nabi Allah Ibrahim AS yang bertembung dengan Raja Namrud bin Kanaan. Ingat kisah dibakar api dah. Tuan-tuan pakai menjadi lantu dalam api berapa hari tu. Selamat pada 10 Muharram juga. Tuan-tuan akhirnya Raja Namrud bin Kanaan buang Nabi Allah Ibrahim AS. Dah. Tuan-tuan tengok, kalau zaman Rasulullah anak muda dibuang daripada keluarga bangsawan di Mekah. Siapa dia? Mus'ab bin Umair. Mus'ab ni anak bangsawan dan syahid di medan perang Uhud. Dia tukang buat panji Islam, mati syahid. Mengalir mata Rasulullah, tengok dia mengapa nak tutup pusat ke atas terbuka, pusat ke bawah tak ikut kain. Sedangkan anak orang kaya. Mus'ab bin Umair bang, hebat kisah dia. Dia berjalan pasar Mekah ni, habis orang, perempuan, anak dara, janda, ibu tunggal tengok kheli pada Mus'ab bin Umair. Kenapa? Pakaian yang indah, cantik, 200 dia paling mahal pakaian di Mekah, pemuda Mus'ab bin Umair. Maka kuda yang tangkah yang hebat, tak main kedai, main kuda yang tangkah yang mahal harga dia. Macam kita lah dah pergi majlis kenduri kahwin dah. Kalau pakai Volvo orang tengok keliling kat kampung. Pakai Merc model baru orang tengok. Mercedes tuan tengok apa? Pakai BM orang tengok. Malik kampung pakai kancil orang relax. Biasalah. Kendak ke prestige orang dah. Tengok tuan sekalian. Mus'ab bin Umair macam apa? Wangi. Sebab apa? Perfume harga yang mahal. Tuan-tuan, habis kata wangi. Ni Mus'ab bin Umair paling mahal. Orang Arab obses dengan bau-bauan. Dan Rasulullah suka bau-bauan, suka bau wangi tuan sekalian. Dah. Kita pakai gak mari masuk Mutmainah nu beli di Kuala Lumpur minyak atar. Hak RM5 sebotol beli dekat nu Wisma Confident. Wisma yakin jalan macam India Kuala Lumpur. pening dengan minyak atar kita tuan-tuan. Jadi Mus'ab ni dihalau oleh keluarga. Tengok sahabat-sahabat, tengok imam lah, senang tuan-tuan. Imam mana hak kena buang negeri? Tuan-tuan ngaji kita ada Riyadhus Salihin, kitab Riyadhus Salihin Imam Nawawi. Saya ziarah kubur di Nawa di Syria. Jauh tuan-tuan tu. 16 tahun lepas pergi ziarah kubur ya Allah tuan-tuan, jauh di Syria. Rupa dibuang daripada Dimash. Sebab apa? Fatwa bercanggah dengan kerajaan, dengan pemerintah. Tuan-tuan, ulama-ulama yang berjuang kemerdekaan dibuang dengan ramai. Baiklah, tuan-tuan biasa dengar tak Khalifah Sokoto? Mana di Nigeria. Nigeria dijajah oleh British. Saya biasa di Nigeria tuan-tuan. Dia jangan cleaner airport, berabuk cakap Inggeris. Baca paper Inggeris tuan-tuan. Jangan main tuan-tuan, sebab mereka dijajah oleh British. Biasalah, dia jauh British ada satu budaya dipanggil. Macam kita pun sama dulu, the blue eyes mentality. Mana banggalah. Tengok apa daripada barat. Kalau sekolah VR, sekolah St. John, nama dia dah. Sebenarnya tuan-tuan, benda ni
ada baki sampai sekarang. Dah masih Melayu gini. Kalau 5E, hantarlah sekolah-sekolah premier tuan sekalian. Hak 5E mungkin duduk pondok lah. Pak D 1E mungkin duduk tahfiz lah. Tu tahfiz pondok pening kepala tu. Nak jaga hak D, kata dumping ground tadi tuan sekalian. Penat tuan-tuan dah. Tapi sabar tuan-tuan dah. Jadi tuan-tuan nak beritahu, tengok ulama mana bangkit nama Syekh Osman Dan Fodio. Sekarang 83 buah kitab bahasa Hausa, bahasa Fulani. Tuan-tuan ditangkap, dibuang dari Nigeria. Tuan-tuan lihat di Mesir, pemberontakan Arabi lawan dengan British. Mesir dijajah oleh British dan sempat 3 tahun dijajah oleh Perancis. Siapa dia kena buang? Syekh Muhammad Abduh dibuang. Ke mana? Ke Lubnan tu, ke Beirut tuan-tuan sekalian. Dekat kita sebelah Indonesia, Belanda jajah 350 tahun. Perang Jawa 1825, 1830, 200,000 mati. Jawa kan padat penduduk, lawan dengan Belanda tuan-tuan. Ulama yang kena tangkap sebab gerakan dipimpin oleh dia Syekh Imam Diponegoro, dibuang daripada Pulau Jawa. Dah. Apa lagi tuan-tuan? Kat tempat kita lah mudah faham tuan-tuan. Semalam saya ceramah di Terengganu. Kemarin dulu pun kuliah subuh di Kota Terengganu tuan-tuan sekalian. Pemberontakan apa tuan-tuan? Orang Terengganu lawan dengan British. British tak zaman Sultan Sulaiman mula terima penasihat British. Dan British ni buat kepala dia lah. Buat undang-undang tanah dia. Akhirnya bangkit para alim ulama syarikat Islam Terengganu. Yang terkenal Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong, Tuan Guru Haji Musa Minangkabau, Tuan Guru Haji Omar Siam, tuan sekalian. Jadi perang ni tahun 1928, nama dia Perang Padang Kacung. Mana Padang Kacung? Tuan-tuan LPT 2 tu sebelum exit Kota Lembong ada siapa? Dekat kampung Tok Imam Lapor. Kampung Tok Imam Lapor. Kalau Tok Imam Lapor, makmum tabak ke buluh. Tuan-tuan, dulu perang ni orang Melayu dah kibar bendera Khilafah Osmaniyah 1928. Dahsyat. Apa jadi ulama-ulama ni? Tuan-tuan hok mati 9 orang. Tuan-tuan boleh ziarah sekarang. Belakang kubur tu, belakang Masjid Padang Kacung, ada kubur syuhada. British tangkap, dicari Mahkamah Singapura 1928. Lepas tu Tuan Guru Haji Abdul Limbong jatuh hukuman, dibuang ke Mekah dan meninggal di Mekah tahun 1929. Dibuang daerah, buang negeri tuan-tuan. Jangan sampai anak kita tak tahu sejarah ulama yang perjuang kemerdekaan. Sebab apa? Tuan-tuan tahu, kita, anak-anak sekolah kita Portugis jajah 1511. 400 tahun hilang dalam sejarah alam Melayu, tanah Melayu. Sedar-sedar dia tadi balik 1946 menentang Melayu Union. Mana 400 tahun yang hilang ni tuan-tuan sekalian? Di mana? Di mana kisah? Mengapa saya nak cerita sini lah, takut jadi kita tak seronok pula. Tuan-tuan macam-macam logi ada. Tapi nantilah saya akan tulis balik tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, Tuan Guru Haji Abdul Limbong mati di Mekah. Tuan sekalian, yang ketiga, cadang Rasulullah ni dibunuh. Bunuh serentak, tetap bunuh tuan sekalian, bunuh. Supaya bunuh serentak wakil kabilah ada, supaya Bani Hashim tak berhutang darah dengan mana-mana puak di Mekah. Disetujui terus, Iblis setuju tuan-tuan. Allah, benda jahat Iblis sokong tuan sekalian. Maka Allah pun bongkar perancangan jahat mereka dalam Al-Quran. Surah Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah apabila orang-orang kafir merencanakan perancangan untuk menahan kamu, yakni memenjarakan kamu, atau untuk membunuh kamu, atau untuk mengusir kamu, yakni keluar daripada Mekah. Dan mereka melakukan perancangan dan Allah pun melakukan perancangan, dan perancangan Allah lah yang lebih baik. Tuan-tuan, hak bunuh mereka laksanakan, Allah bongkar perancangan. Maka inilah turning point belakang hijrah Mekah ke Madinah. Tengok sejarah kemerdekaan pula. Rasul-rasul ada kena bunuh? Ada. Tuan-tuan ingat ada rasul-rasul kena bunuh? Siapa rasul kena bunuh? Nabi Allah Zakaria alaihissalam kena bunuh, di gergaji dan sikat besi oleh Bani Israel Yahudi. Nabi Allah Yahya alaihissalam dipenggal kepala, syahid. Nabi Isa alaihissalam hampir banyak kena bunuh. Allah tukar Yahuza, pemimpin Yahudi. Nabi paling banyak sekali konspirasi dibuat, tak lain tak bukan Nabi kita Rasulullah. Paling banyak percubaan nak dibunuh. Ni bulan Muharram ni, tahun 7 Hijrah, Nabi diracun oleh Zainab binti Al-Harith, perempuan Yahudi. Zainab dia panggang, dia dari kambing, dia bakar, dia taruh suka makan kambing.
disapu racun pada bagian apa, dihidang pada seorang sahabat lain. Rasulullah mengunyah perlahan, tiba-tiba berlaku mukjizat, tulang kambing bercakap beritahu daging dia racun. Nabi kehek balik, keluarkan balik kunyahan, tetapi sisa racun telah menyerap masuk ke dalam tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bawa sakit berpanjangan kepada baginda Nabi kita yang mulia. Tuan-tuan, dah banyaklah percubaan. Tuan-tuan tahu tak, Yahudi paling kepala pengak sekali. Nama Yahudi apa? Ada surah Al-Quran, surah Bani An-Nadir. Cari-cari pas cerah tak jumpa. Mana ustaz biar betul tak jumpa. Itu saya sebut, kita tuan-tuan sebenarnya makin belajar akan rasa makin jahil, makin tak tahu. Surah Bani An-Nadir, surah Al-Hasyar, pengusiran. Mengapa Allah turun surah Al-Hasyar atau surah Bani An-Nadir? Sebab Allah rakalkan kisah Rasul halau Yahudi Bani An-Nadir keluar daripada Madinah bulan Rabiul Awal tahun 4 Hijrah. Mengapa Nabi halau? Suka-suka Nabi ke? Tak, jahat. Tengok COVID-19 di Gaza, mereka serang lagi. Tepat pemula COVID-19 orang Palestin, Gaza, mereka serang. Mereka, Allah, jahat tuan-tuan. Tak, tuan-tuan, nama Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani An-Nadir, beri cadangan pada pemuda Yahudi usung batu besar naik atas bumbung bangunan. Tunggu Nabi Muhammad lalu. Nabi Muhammad tolak batu yang jatuh hempak kena kepala Nabi kita yang mulia. Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkan perancangan jahat Yahudi Bani An-Nadir. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah akan memelihara kamu daripada gangguan manusia. Rasulullah halang, Allah pun turun surah Bani An-Nadir, surah Al-Hasyar, pengusiran. Dah. Tuan-tuan, hak bunuh ni ambil apa penting saya sebut dah. 4 khulafah Rasyid, 4 orang khulafah khalifah terpilih. Seorang je mati asbab demam. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar bin Allah bin Abi Quhafah, wafat pada tahun 13 Hijriah. 3 orang lain mati kena bunuh. Sayyidina Umar Al-Khattab bin Nawfal bin Abdul Uzza ditikam semasa mengimamkan solat. Ditikam oleh Abu Lulu'ah pada 26 Zulhijjah tahun 23 Hijrah. Sayyidina Umar mati kena bunuh. Naik Sayyidina Osman tahun 35 Hijrah, dibunuh pula oleh siapa? Kelompok Sabaiyah, penyokong Allah bin Sabah, Yahudi yang menyamar sebagai Islam. Naik Sayyidina Ali, mati juga kena bunuh 20 Ramadan waktu subuh tahun 40 Hijrah. Siapa bunuh? Abdurrahman bin Maljam, pemuda Khawarij tuan sekalian. Allah Rabbi. Tu 3 daripada 4 orang, 3 mati kena bunuh. Hak sahabat-sahabat syahid ni ramailah. Baik, balik pada ulama yang memperjuangkan kemerdekaan tuan sekalian. Terkenal kalau tengok berita Brigade Al-Qassam di Palestin, Syed tentera Hamas. Siapa Al-Qassam? Inspiring nama Sheikh Izzuddin Al-Qassam. Dia ni orang Syria, belajar di Mesir Al-Azhar. Tengok baik pada Palestin sebab British nak buat negara kepada orang Yahudi melalui Balfour Treaty. Dia pun pergi ke Haifa, Palestin, buka sekolah agama, bukan sekadar ajar ilmu agama, dan dia berjihad, dia ajar anak muda, dia mati dibunuh oleh British 1935. Syekh Izzuddin Al-Qassam. Tuan-tuan sekalian, ulama ni tuan-tuan, Allah, negara paling ramai orang mati syahid berjuang merdeka negara mana? Sila jawab tuan-tuan sekalian. Negara mana paling ramai? Siapa dapat jawab hadiah buku harga RM25. Cepat. Negara mana paling ramai berjuang Islam mati lawan penjajah? Sebut negara mana? Palestin. Mana? Palestin bukan lagi? Cepat, ada RM30 ni. Mana? Gaza bukan. Mesir tak, bukan lagi. Syria bukan. Mana? Libya bukan. Satu jual lagi, cepat. Iraq. Bukan. Negara tuan ni. Saya risau macam ni, saya PhD ada ni. Jawapan dia Aljazair, Algeria. Mati 1 juta orang. Maksud saya, kita je bincang sekarang, bincang berjuang masa merdeka tu, sekarang 1 juta orang mati dipimpin oleh Syekh Abdul Khalid Aljazair. Sebab tu Aljazair digelar negara sejuta syuhada. Saya obses dulu dengan FIF, Front Islamic Salvation, zaman belajar. Jadi boleh pergi melawat, lepas lama dah, pergi tahun 2015 dengan Tok Guru tuan-tuan, pergi ziarah kubur Syekh Abdul Khalid Aljazair. Di kubur, di makam syuhada tuan-tuan. Dr. Ahmed buat kami naik satu bukit pada tempat yang pejuang mujahidin berlawan dengan Perancis dulu. Mati 1 juta tuan-tuan. Saya juga ke Kasbah, ke Bab El-Kuwait tuan sekalian. Ya Allah tuan sekalian, 1 juta mati. Sebab tu Algeria kan macam orangnya darah panas ke Afrika Utara ni tuan. Berlawan sungguh dahsyat. Tapi merdeka 1962, Perancis beri kemerdekaan kepada
Anak didik dia FLN, Front Liberation Nationalist. Ulama tak tahu mana juga tuan sekalian. Itu cerita Algeria. Tuan-tuan lihat mati kena bunuh tuan sekalian. Syekh Omar Mokhtar Libya lawan apa Itali tahun 1915 mati dibunuh tuan sekalian. Allah, Syekh Omar Mokhtar mati syahid dibunuh. Tuan-tuan lihat. Kita tengok dekat kita lah tuan sekalian, senang sekali. Tapi kena betul balik kalau boleh naratif sejarah tentang Tok Janggut. Saya ingat sampai masa dah kena betulkan balik. Sebab buku teks Kebek saya kata Tok Janggut ni pendekar yang lawan British sebab tak puas hati tak dapat kotak cukai di Kelantan. Tak betul. Profesor Doktor almarhum Profesor Doktor saya masa bang 4 minit boleh. Mari jauh ni. Mari pada besuk dengan tu. 4 minit sampai tuan sekalian. Nak tak puas hati ke sana ni. Profesor Dr. Anwar Nik Mahmud, sejarawan juga, ilmuwan orang Kelantan, profesor sejarah di UKM. Dia jadi penyelidik PhD saya tahun 2008. Dia buat kajian tuan sekalian. Dia tak puas hati. Dia pergi ke London, masuk Museum of War semua sekali. Dia ambil balik minit-minit lama hak British, MIO, Military Intelligence Officer. Dia cari-cari, oh Tok Janggut siapa dia? Tuan Guru Haji Hassan bin Munah. Tok Guru orang alim, belajar Mekah. Masa dia 10 tahun dah. Makna orang dulu tuan ngaji pondok dah alim baru pergi Mekah tuan-tuan sekalian. Siapa guru di Mekah? Nama Syekh Ahmad Ismail Al-Fatani. Tok guru di Mekah tuan sekalian. Tahun 1914 keluar Fatwa Jihadul Akbar oleh Syekh Khairul Afendi, Mufti Kerajaan Osmaniyah. Fatwa ni ditampal keliling Masjid Haram supaya umat Islam bangkit lawan penjajah barat. Jadi tuan-tuan, Syekh Ahmad Ismail Al-Fatani suruh anak murid Haji Hassan bin Munah, Tuan Guru Haji Hassan bin Munah balik susun gerakan dan berlakulah jihad di Kelantan tahun 1915. Dijerang Pasir Putih dari mati. Profesor Dr. Nik Anwar ni tuan-tuan, Profesor Dr. Nik Anwar, dia masuk muzium ni, dia ambil gambar curi pakai kamera dia. Gambar Tok Janggut kena gantung macam mana, atas tikam mengkuang macam mana. Oh dahsyat tuan-tuan. Tentera British siap senyum, selfie dah zaman tu. Suka boleh bunuh Tuan Guru Haji Hassan bin Munah. Tuan-tuan, ni nak cerita dalam punya kemerdekaan tanah Melayu kita, ada yang dibuang daerah buang negeri, Tuan Guru Haji Ar-Rahman Limbung, ada kena penjara daripada ulama-ulama Hizbul Muslimin, ada yang mati dibunuh Tuan Guru Haji Hassan bin Munah. Jadi tuan-tuan jangan nak cerita pasal kemerdekaan ni, nak cerita tahun 46, tahun 57 saja, jangan. Lebih awal lagi para alim ulama yang meniupkan semangat untuk orang Melayu merdeka daripada imperialis, merdeka daripada penjajah. Itulah berlaku di seluruh peta umat Islam sebenarnya. Begitu. Ingat pada dah sejam kita bersama. Ada kali sama balik tuan-tuan sekalian. Semoga Allah berkati pertemuan kita pada malam ini, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu. Sebelum tu tuan sekalian, kalau tengok tabung belakang kat meja bang, tabung Taufik Anwar nanti dekat lelongan buku. Saya tulis semua RM10 tuan-tuan. Boleh tuan-tuan saya jemput semua pergi ke komplek Taufik Anwar. Zaman tuan-tuan kalau pergi melancong, pelancongan domestik tak payah pergi jauh lah. Pergi ke Terengganu, kita sediakan penginapan percuma, makan pun percuma. Boleh pergi, nak pergi Pulau Pontian boleh. Banyak tempat menarik, nak Qiyamul pun boleh pergi ke Anwar, insya-Allah. Semoga Allah rahmati sumbangan tuan-tuan. Semoga Allah ampunkan dosa kita semua. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.